share. Okey. Baiklah anak-anak, hari ini kita nak belajar lagi tentang 5.1 cahaya bergerak lurus, 5.1.3 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Kita mulakan dengan eksperimen 1, menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Cikgu ada lampu suluh sebagai sumber cahaya. Kemudian cikgu ada objek yang diletakkan di atas sponge dan juga dinding sebagai skrin. Sila perhatikan. Kenal pasti perkara yang berikut. Apakah yang diubah-ubah sebagai pemboleh ubah manipulasi dan kesannya sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Kedudukan objek diubah-ubah semakin jauh dari lampu suluh dan mendekati skrin, dan kita dapati bayang-bayang menjadi lebih kecil. Kemudian, kita tetapkan kedudukan objek dan kita ubah kedudukan lampu suluh menghampiri objek dan bayang-bayang menjadi lebih besar. Seterusnya, kita kenal pasti pemboleh ubah manipulasi atau yang telah diubah-ubah, iaitu kedudukan objek dari lampu suluh atau kedudukan objek dari dinding atau skrin. Jom kita lihat pula pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kesan uji kaji. Apakah ia? Ia adalah saiz bayang-bayang. Jom kita buat kesimpulan. Tapi sebelum tu, kamu kena ingat semula ayat kesimpulan. Cuba kamu sebutkan. Pandai. Ya, jika atau semakin corak pum, maka atau semakin corak pup. Jadi, kesimpulannya boleh, jika jauh objek dari lampu suluh, maka semakin kecil saiz bayang-bayang. Atau, semakin jauh objek dari lampu suluh, semakin kecil bayang-bayang. Jom cuba yang ni pula, iaitu pumnya adalah jarak objek dari skrin. Jadi, jika jauh jarak objek dari skrin, maka saiz bayang-bayang lebih besar. Dan, semakin dekat jarak objek dari skrin, semakin kecil saiz bayang-bayang. Jadi, cikgu harap awak dah dapat. Kita akan pergi ke eksperimen 2 untuk menentukan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Ada lampu suluh sebagai sumber cahaya, kedudukan span ditetapkan dan dinding sebagai skrin. Dan ini adalah objek yang cikgu gunakan. Perhatikan bagaimana objek diletakkan atau orientasi objek dan bentuk bayang-bayang. Seterusnya, cikgu gunakan objek yang kedua, lakukan perkara yang sama, perhatikan bagaimana objek diletakkan atau orientasi objek dan bentuk bayang-bayang. Seterusnya, kita akan aplikasikan kemahiran untuk membuat kesimpulan dalam eksperimen 2. Baiklah anak-anak, yang pertama kita kenal pasti pemboleh ubah manipulasi atau PUM dan pemboleh ubah bergerak balas atau PUB. Dan ingat semula ayat kesimpulan. Kamu dah tahu PUM dan PUB-nya kan? PUM-nya adalah orientasi objek dan PUB adalah bentuk bayang-bayang objek. Cikgu tahu kamu dah hafal ayat kesimpulan, tapi kali ini cikgu nak kamu gunakan PUM mempengaruhi PUB. Jadi, kesimpulannya ialah orientasi objek mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kita dah selesai membuat kesimpulan, tapi jangan lupa pemboleh ubah yang dikawal atau pemboleh ubah dimalarkan. Ya, iaitu sumber cahaya. Baiklah anak-anak, kita dah sampai ke hujung pembelajaran. Cikgu harap kamu dah dapat mengenal pasti kesemua pemboleh ubah dan membuat kesimpulan.
Dan hari ini kita belajar satu lagi ayat kesimpulan yang baharu. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.